Assalamualaikum geng. Saya Amirul dan saya daripada grup D nak bincang pasal Perlembagaan Malaysia. So dalam Perlembagaan Malaysia ni sebenarnya adalah 183 perkara. Tapi yang kita fokuskan satu je. Banyak-banyak pula alas lah nak banyak-banyak. So kita fokus satu je. Satu tu perkara 153. Perkara 153 ni pasal keistimewaan atau ciri-ciri khas untuk orang Melayu ataupun senang panggil Bumi Putera. So kalau korang nak tahu, perlembagaan ni sebenarnya Perlembagaan Malaysia lah digubal oleh berdasarkan laporan Suruhanjaya Red yang dibentuk sebagai dasar bagi sesebuah perlembagaan untuk kemerdekaan yang belum selesai. Macam Malaysia time tu kan belum selesai lagi kemerdekaan dia kan. So time tu geng-geng ni lah yang bagi contribution yang besar untuk menjayakan kemerdekaan tu. So dalam laporan tu Suruhanjaya Red ni dia kata dalam tu kena ada peruntukan untuk orang-orang Melayu lah. Untuk orang-orang Melayu, orang-orang yang memang duduk kat sini, memang ada kewarganegaraan, semualah. So diorang ada ciri-ciri khas diorang lah duduk kat sini. Takkanlah duduk kat sini jadi tuan rumah tak ada apa-apa benda yang istimewa. Kenalah ada kan. So sebenarnya benda tu menimbulkan persoalan juga bagi orang-orang non-bumi. Diorang macam persoalkan lah kenapa orang ni dapat tu, orang ni dapat ni kan. Diorang tak dapat. Tapi nak buat macam mana kan, benda pun dah viral. Enjoy je lah. Assalamualaikum, saya akan membahas Bumi Putera atau digelar sebagai raja rasmi bagi ketua negara. Memandangkan Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan yang diperlukan adalah untuk meluaskan tapi masih tertakluk kepada perlembagaan. Perlembagaan telah menyatakan dengan jelas tapi kuasa eksekutif secara teorinya di bawah kuasa ketua rasmi kerajaan dilaksanakan oleh kabinet atau jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Yang di-Perdana pun juga memainkan peranan penting dalam memastikan kebajikan orang Melayu dan Bumi di Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan awam adalah penting dalam masyarakat kita. Ia membantu menjadi komuniti kita tempat yang lebih baik untuk tinggal dan kerja. Ekonomi ialah satu sistem di mana barangan dan perkhidmatan ditekan untuk mewujudkan masyarakat atau ekonomi yang berfungsi dengan lancar. Saya akan membahaskan bahagian sekarang iaitu perkhidmatan awam. Perlembagaan Malaysia menyatakan yang di-Persatuan Agong berperanan untuk melantik orang Melayu dan Bumi Putera dari Sabah dan Sarawak ke jawatan awam seperti yang lain tanpa menggugat jawatan hak sedia ada orang lain dalam perkhidmatan awam. Antaranya, Perlembagaan Malaysia juga menyatakan bahawa yang di-Persatuan Agong berperanan dalam memperuntukkan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak jawatan dalam perkhidmatan awam sama seperti orang lain tanpa mengancam kedudukan hak sedia ada orang lain dalam perkhidmatan awam. Selain itu, rasional peruntukan ini adalah kerana orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak tidak berkesempatan menjawat jawatan yang tinggi semasa penjajahan British, malah mereka hanya mundur sebagai petani di kawasan pendalaman, manakala jawatan-jawatan tinggi hanya dipegang oleh British pada masa itu. Saya akan berikan pada seterusnya. Bagi ekonomi, YDPA mengarahkan pihak berkuasa mengeluarkan lesen atau permit perniagaan kepada orang Melayu dan Bumi Putera. Sebelum ni, orang Cina mempunyai monopoli terhadap perdagangan yang tidak ada akses kepada orang Melayu. Malah, kemiskinan orang Melayu pada tahun 1970 sebanyak 64.8%. Dasar Ekonomi Negara DEB merupakan salah satu usaha kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia memperoleh bahagian ekonomi yang lebih besar melalui perdagangan.
Akhir sekali, dalam bahagian pelajaran, sistem pendidikan dapat membantu orang Melayu dan Bumiputera untuk terus kekal dalam ekonomi dan tidak tercicir. Justeru, pembelaan terhadap pendidikan golongan ini harus dititik beratkan dalam perkara 153, Fasal 2. YDPA bertanggungjawab memastikan orang Melayu dan Bumiputera mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Malaysia dengan memberikan beasiswa, bantuan dan kelebihan pendidikan. Manakala, Fasal 4, YDPA menyatakan bahawa YDPA tidak boleh menamatkan beasiswa atau bantuan yang diberikan kepada bukan warga negara Malaysia. Maknanya, hak istimewa orang bukan Melayu mesti dihormati. Kontroversi Bumiputera sentiasa menjadi kumpulan kaum yang besar di Malaysia sekitar 65%. Pada penghujung tahun 1970, selepas perlembagaan digubal, mereka hanya menguasai 4% daripada ekonomi yang dimiliki oleh kepentingan Cina dan orang asing. Akibat Suruhanjaya Reid mengesyorkan penciptaan perkara 153 untuk memintas ketidakseimbangan ekonomi ini. Dalam perbahasan awal, perkara 153 tersebut telah pun menjadi punca kontroversi di kalangan kaum sejak awal pertumbuhan Malaysia lagi. Di samping itu, tidak ada sebarang penjelasan yang jelas mengenai perkara 153, sama ada perkara 153 itu berdasarkan status ekonomi masyarakat Melayu pada ketika itu atau ia bertujuan khusus untuk mengiktiraf warga Bumiputera sebagai warga istimewa. Kebanyakan orang mengambil pandangan yang kedua, seperti ahli politik di Singapura iaitu Lee Kuan Yew dari Parti Tindakan Rakyat PAP, yang secara terbuka mempersoalkan keperluan pelaksanaan perkara 153 di Parlimen dan dia menggesa agar melaksanakan frasa Malaysia. Bila dah jadi kontroversi, terjadilah rusuhan dan pergaduhan. Pada 13 Mei 1969, beberapa hari selepas pilihan raya umum 10 hari bulan Mei, rusuhan telah berlaku di beberapa bandar utama melibatkan kaum Melayu dan Cina berhubung masalah perkauman. Pada pilihan raya sebelum itu, Parti DAP atau dikenali Parti Tindakan Demokratik dan Parti Gerakan Rakyat yang menentang hak keistimewaan Bumiputera mendapat keuntungan besar selepas hampir mengalahkan Parti Perikatan dan membentuk kerajaan baru. Selepas itu, parti politik, parti pembangkang dan gerakan mendapat kebenaran polis untuk mengadakan perarakan kemenangan melalui jalan yang ditetapkan di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, orang yang menyertai perarakan itu pun tersasar dan menuju ke kawasan perkampungan Melayu iaitu Kampung Baru sambil melakukan provokasi. Oleh itu, pihak gerakan mengeluarkan permohonan maaf pada keesokan harinya. Tetapi pemimpin UMNO Selangor Harun bin Idris mengumumkan perarakan balas di Jalan Raja Muda. Akibat dari itu, berlaku rusuhan dan pergaduhan sehingga pengisytiharan darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahaskan tentang tindakan penegasan tambahan. Seterusnya, apa itu meritokrasi? Meritokrasi itu adalah satu sistem kerajaan aristokrat ataupun oligarki atau organisasi lain yang mana pelantikan dibuat terhadap individu berdasarkan pemerintahan berdasarkan kebolehan, kecerdasan dan merit yang ditunjukkan seseorang itu menerusi penggunaan peperiksaan dan ke institusi dilakukan oleh Mahathir yang telah menjadi penyokong tegar tindakan afirmatif untuk orang Melayu sejak akhir tahun 60-an, mengutarakan pandangannya dalam bukunya The Malay Dilemma semasa dalam buangan politik. Buku ini berpendapat bahawa langkah lebih kukuh perlu diambil untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu. Beliau juga berhujah bahawa orang Melayu adalah orang yang sah
dan oleh itu pemilik sah Malaysia yang juga berhak kepada hak mereka sendiri. Tetapi dia juga mengkritik rakyat Malaysia kerana pelupa. Mahathir disambut kembali di bawah Perdana Menteri kedua, iaitu Tun Abdul Razak, dan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apabila Tun Hussein On meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Mahathir pun menjadi pemimpin baru. Pada tahun 2003, Mahathir mula menekankan perlunya orang Melayu meninggalkan pendekatan tradisional mereka terhadap kerajaan yang mengamalkan dasar berdasarkan merit. Walau bagaimanapun, dasar ini secara amnya merangkumi Bumiputera dalam apa yang dipanggil matrikulasi, persediaan untuk kemasukan universiti, di mana pelajar perlu mengambil kursus dan kemudiannya mengambil ujian yang ditetapkan oleh guru. Bukan Bumiputera umumnya meneruki peperiksaan kemasukan Universiti Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, iaitu STPM. Walaupun Bumiputera boleh mendaftarkan diri di matrikulasi, secara praktikalnya adalah sukar untuk mereka melakukannya. Dasar tersebut telah pun menerima kritikan daripada kedua-dua parti politik utama, dengan beberapa pegawai UMNO menggalakkan sebagai diskriminasi yang membawa kepada lapangan permainan yang tidak sama rata dan menggesa pelaksanaan sistem kuota yang menyamakan pelajar Bumiputera dengan bukan pelajar Bumiputera di institusi pendidikan tinggi berumur antara 55 hingga 45%. Sebagai contoh lain, meritokrasi dirujuk sebagai penipuan kerana dua aliran sejajar berbeza yang diajarkan. So kita orang dah settle dah, kasih info sikit. Korang pun dah settle dah dengar kita orang punya tu bebelan semua kan. So kita dah settle dengar bahagian peranan penting, lepas tu keistimewaan orang Melayu, lepas tu kita dengar pasal kontroversi, semualah kan. So sekarang pada masa ni lah kan, hak istimewa Bumiputera yang ada dalam perkara 153 tu, yang dah ada dalam laporan tu, yang sekarang dah jadi satu akta dah. Sebenarnya masih lagi elok, masih lagi tak diganggu lagi, cuma nak dijadikan cerita lah kan. Ada banyak parti-parti pembangkang, parti-parti politik lah. Contoh macam DAP, PKR. Diorang tu, geng-geng tu dah berjanji dah nak batalkan DEB ni. DEB tu dasar ekonomi baru lah yang untuk orang Melayu ni. So DAP ni berpendapat bahawa DEB tu tak ada apa-apa yang menentang kedudukan istimewa orang Bumiputera pun. Macam benda tu tak ada function. Benda tu tak ada function lah dia kata. Tapi benda tu sebenarnya ada function, tapi dia yang tak nampak. Lepas tu diorang berusaha lah nak batalkan dasar pemerintahan DEB tu. Sebab diorang percaya DEB tu seolah-olah diskriminasi terhadap orang bukan bumi. Contoh macam orang India, orang Cina, orang tak kisahlah, orang asing lah kita panggil kan. So antara orang yang menentang inilah Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri yang pernah ditahan atas tuduhan rasuah dan liwat semua tu. Dia kritik DEB tu, dia kritik tak tahu lah apa masalah dia. Dia kritik DEB sebab dia rasa orang Melayu ni tak layak untuk untuk ada ciri-ciri khas, ciri-ciri khas semua tu. Lepas tu dia kata dia akan cari pengganti yang lagi adil lah. Dia nak sama rata, non-bumi, bumi, dua-dua rata, sama rata. Dua-dua dapat ciri-ciri khas tu. Dia tak nak orang Melayu je. Itulah. Tapi saya secara generalnya tak setujulah pasal benda ni. Yelah, orang Melayu kenalah ada istimewa dia. Nama pun tuan rumah. Takkanlah suka hati dia je dia nak dia nak buang ciri-ciri khas tu. Sebab tu kalau tanya saya, memang saya bantah benda ni.
Kalau saya tanya awak macam mana? So jadi macam tu je lah cerita dia. Perkara 153 ni sebenarnya panjang lagi, tapi kita orang pendekkan lah. Ini pun rasanya dah cukup panjang dah sebenarnya ni. Ini baru satu perkara. Dalam Perlembagaan Malaysia ada 183 perkara macam saya cakap tadi lah kan. So memang banyak lah nak diulaskan sebenarnya. Tapi benda ni makan masa sikit. Ini pun dah berapa second, tadi dah 3 minit. So takat tu je lah kita punya pertemuan ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.